Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Rafiuddin dan rakan-rakan sekalian. Untuk tugasan kali ini, kami akan membincangkan tentang ketepatan maklumat yang bertemakan pandemik COVID-19. Untuk mukadimah dan pembuka bicara, antara fitrah manusia sejagat ialah keperluan berkomunikasi. Manusia berkomunikasi sesaling mereka melalui pelbagai cara. Salah satunya ialah media sosial. Dengan media sosial, mereka dapat berhubung melalui pelbagai aplikasi. Salah satunya ialah aplikasi WhatsApp ataupun Messenger. Selain itu, mereka juga berhubung sesama mereka melalui tutur bicara. Mungkin mereka berjumpa untuk bersembang dan sebagainya. Melalui komunikasi juga, segala maklumat dan ilmu pengetahuan dapat disampaikan. Seterusnya menjamin kelestarian dan ketamaddunan manusia. Dalam konteks masa, maklumat berkaitan COVID-19 yang diisytiharkan sebagai pandemik telah mendapat perhatian seluruh dunia. Bukan saja di Malaysia, malahan di benua Afrika Selatan, di benua Amerika dan juga di negara Timur Tengah seperti Mesir. Pelbagai langkah proaktif telah diambil oleh kerajaan bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat terjamin. Antara langkah-langkah yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita ialah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang kini akan disambung menjadi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan iaitu PKPP. So, dalam konteks pemulihan ekonomi, terdapat pelbagai pakej. Salah satunya ialah pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat iaitu Prihatin dan juga Pelan Jana Semula Ekonomi Negara iaitu Penjana. Masyarakat juga dihujani maklumat berbagai sumber dan media. Liberalisasi maklumat terutama melalui media sosial membolehkan sesuatu maklumat disampaikan, diperoleh dan dikongsi dengan pantas. Fungsi masyarakat tidak terbatas sebagai penerima maklumat pasif, sebaliknya aktif bertindak sebagai penyebar maklumat dengan cara mencipta, menyaring dan mengubah suai maklumat. Oleh itu, cabaran utama masyarakat adalah menentukan keaslian dan ketepatan maklumat agar tidak bercanggah kebenaran. Dalam teori komunikasi, isu gangguan dalam penyampaian maklumat sering dikaitkan istilah hingar atau bising. Sikap segelintir masyarakat gemar menyebarkan maklumat tidak sahih melalui perkongsian media sosial seakan lebih cepat merebak berbanding COVID-19. Ini mungkin didorong beberapa faktor, antaranya cetek pengetahuan, salah faham dan sikap inginkan perhatian serta suka kepada berita sensasi. Lebih memburukkan keadaan, kajian terkini menjalankan Microsoft mendapati secara purata tempoh penghayatan concentration time span seseorang hanya 8 saat. Ini bermakna masyarakat tidak lagi mempunyai ketekunan membaca dan memproses maklumat panjang serta kompleks. Tidak hairan sekiranya banyak isu salah faham komunikasi sering berlaku dalam masyarakat kini. Okey, bagi mengatasi isu ketidaksampaian maklumat, terdapat beberapa strategi komunikasi boleh diimplementasi terutama agensi kerajaan, pengamal media dan masyarakat yang prihatin. Antara model biasa digunakan dalam periklanan ialah AIDA yang bermakna attention atau perhatian, internet disamakan dengan minat, desire, keinginan dan action, tindakan. Model ini menerangkan langkah bagaimana seseorang melalui satu proses penerimaan maklumat sehingga mendorongnya melakukan sesuatu tindakan. AIDA menekankan langkah pertama yang perlu diambil sebelum seseorang berminat mempunyai keinginan dan melakukan sesuatu tindakan adalah dengan mendapatkan perhatian mereka. Kebijaksanaan dalam kemahiran berkomunikasi sangat diperlukan bagi mendapatkan perhatian masyarakat. Oleh itu, mengenal pasti dan memahami keperluan kumpulan sasaran sebelum maklumat disampaikan penting
Misalnya, perbezaan kelompok masyarakat melalui demografik, psikografik, geografik dan tingkah laku. Ia bertujuan menentukan nada penyampaian dan gaya penceritaan bersesuaian. Bayangkan jika anda sedang berkomunikasi dengan dua individu daripada kelompok berbeza, misalnya ayah dan kawan, pasti nada penyampaian anda gunakan berbeza antara kedua-duanya. Macam kita tahu kan, sepanjang COVID ni berlaku, banyak berita palsu yang keluar di media sosial dan disebarkan oleh masyarakat. Antaranya, semasa PKP 1, ramai yang mengatakan bila Malaysia buat lockdown, kita tak boleh keluar langsung, and semua masyarakat mengalami panic attack. Ya, panic attack. And then semua berbusu-busu pergi membeli barang, Alhamdulillah. and then sampai semua barang habis, buat stok pasal yang tisu tandas tu boleh menghapuskan COVID-19. Yang tu semua adalah berita palsu. And then yang baru-baru ni tentang vaksin, ada setengah pihak yang mengatakan vaksin itu mengandungi microchip dan pihak kerajaan sengaja memberikan vaksin untuk memasukkan microchip ke dalam diri kita. So berita sebegini tak sepatutnya disebarkan kerana di media sosial lah terutamanya. yes. Bagi mengurangkan isu salah faham maklumat, pendekatan ringkas dan mudah atau KISS perlulah diaplikasikan. Misalnya, isi kandungan atau konsep dibahagikan kepada segmen lebih kecil, ringkas dan senang dihadam. Penggunaan laras bahasa mudah difahami serta mengelak penggunaan istilah rumit. Penggunaan infografik juga pendekatan alternatif sangat berkesan. Elemen dalam infografik seperti ilustrasi, foto, ikon, graf dan carta mampu menterjemahkan teks panjang dan maklumat kompleks dengan pantas dan berkesan. Infografik boleh digunakan dalam format poster, bercetak dan digital serta format video. Tindakan lebih proaktif agensi kerajaan, pengamal media dan masyarakat sebagai ejen penyebar maklumat sangat penting. Keperluan mengarap sesuatu maklumat dalam pelbagai kaedah melalui media, kandungan dan cara penyampaian bukan lagi sebagai pilihan, sebaliknya satu kemestian. Strategi penyampaian maklumat dan koordinasi antara ejen kerajaan berkaitan dalam penyaluran maklumat, khususnya ketika negara dilanda wabak, perlulah dirancang dengan baik. Penguatkuasaan undang-undang yang ketat juga perlu bagi membendung penularan maklumat tidak sahih oleh pihak tidak bertanggungjawab dan mengelak masyarakat menjadi panik. Untuk kesimpulan dan penutup bicara, kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin harus mengambil langkah yang berjaga-jaga untuk memastikan seluruh maklumat yang sampai kepada kita ialah maklumat yang betul dan telus. Ini kerana Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nurhisham Abdullah telah berkata bahawa penyebaran berita palsu berkaitan virus COVID-19 dilihat lebih cepat tersebar berbanding virus itu sendiri. Ini kerana ramai pengguna media baharu dan media sosial pada hari ini mengambil alih tugas wartawan dengan menyebarkan maklumat tanpa batas masa. Setakat hari ini saja, sebanyak 266 kertas siasatan telah dibuka oleh Polis Diraja Malaysia dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah tersebut, 30 kes telah didakwa di mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 18 lagi telah mengaku bersalah. So, seseorang yang menjadi penyebar berita palsu mengenai COVID-19 khususnya adalah melanggar akta berkaitan media sosial dan multimedia.
Penyebaran berita palsu menyebabkan kekeliruan dan keresahan yang boleh menggugat keselamatan diri dan negara dan juga ahli keluarga. Oleh itu, penelitian di dalam menerima sesuatu berita itu mestilah diambil berat bagi memastikan kebenarannya. Ini supaya dapat mengelak daripada berlakunya penyebaran berita palsu, dan perbuatan ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala serta tergolong dalam golongan yang pendusta. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Hafs bin Hasim radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kaziban ayyuhadisa bi kulli ma sami'a, yang bermaksud cukuplah bagi seseorang itu digelar pendusta apabila menceritakan semua yang didengarnya tanpa tabayun, iaitu mengkajinya terlebih dahulu. Riwayat Muslim, surah 5, ayat ke-5.